Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khabar semua? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih dikurniakan kepada kita nikmat untuk dapat duduk, nikmat udara, nikmat dapat berjalan. Tak ada siapa yang kat sini yang tak boleh berjalan pula kan. Semua boleh berjalan. Alhamdulillah. Dan pelbagai nikmat lagi yang mana jika kalau kita kira nikmat-nikmat ni nescaya tidak terhitung. Dan Allah SWT bagi semuanya dalam keadaan free, dalam keadaan tidak perlu bayar. Dan juga Allah SWT berikan kepada nikmat ni kepada sama ada orang Islam maupun orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah SWT telah lebihkan kita dengan nikmat iman dan Islam, dan juga mengenal fahaman salafus salih. Itu adalah satu nikmat yang begitu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana bukanlah ramai manusia yang dapat nikmat iman dan Islam. Hanya saja mereka yang layak sahaja yang mendapat nikmat iman dan Islam. Dan kita kena syukur. Itulah perkara pertama yang paling kita kena syukuri hari-hari. Apabila kita habis solat sunat misalnya, doa paling kita syukur adalah nikmat Allah Ta'ala kekalkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Sehingga Nabi SAW sering kali dalam doanya dia menyebut, Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, iaitu pencipta Allah SWT. Apa? Ya sarif qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Dan juga wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di dalam ketaatan terhadapmu. Ini doa Nabi SAW. Nabi SAW seorang yang maksum, yang tiada dosa. Tetapi itulah antara doa favorit baginda. Walaupun dia adalah Nabi, dia adalah kekasih Allah. Bahkan dia adalah kekasih Allah yang paling hampir berbanding dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang lain. Tetapi masih lagi Nabi berdoa sedemikian. Nabi mengajar umatnya untuk berdoa dengan doa sedemikian, menunjukkan bahawa kepentingan doa itu dan kepentingan doa atas nikmat iman dan Islam ini. Kerana sekali syubhat masuk di dalam hati kita, boleh jadi kita menjadi keluar daripada Islam, menjadi murtad. Ada seorang alim besar, ulama besar, dia telah mengarang kitab Tauhid, syarah kepada kitab Tauhid. Kemudian syarah dia telah diberi pujian oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz beri pujian syarah dia, antara syarah yang mutammimah, yang paling sempurna kepada syarah kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini kitab Tauhid yang menjelaskan tentang ubudiyah, iaitu pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT uji dia telah dimasuki dengan perasaan ujub dan takabur. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan murtad. Waliyahzubillah. Menunjukkan bahawa nikmat Allah boleh ditarik bila-bila masa sahaja, terutama nikmat iman dan Islam. Sebab itu Nabi SAW suruh doa hari-hari, berdoa supaya Allah tetapkan kita dalam keadaan nikmat iman dan Islam. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung lagi berkenaan tentang antara dosa-dosa, antara akibat dosa-dosa.
Dan pagi-pagi ini insyaallah saya akan bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab sahihnya, dalam kitab ta'bir ataupun tafsir yang kepada tafsiran mimpi, itu kitab tafsir mimpi. Imam Bukhari dia ada dalam kitab dia dipanggil kitab Al-Jami'. Al-Jami' ini kitab yang merangkumi semua, bukan hanya sekadar hadis berkenaan dengan fiqh saja, hukum hakam saja, tapi ada hadis berkenaan dengan tafsir, ada hadis berkenaan dengan adab, dan juga ada hadis berkenaan dengan mimpi. Dan dimasukkan hadis berkenaan dengan mimpi Nabi SAW terhadap beberapa golongan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Itu racun dan ubat. Dalam bab pada akibat orang yang berbuat maksiat yang telah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Dan hadis ini, sebagian hadis ini kebiasaan orang menyandarkan hadis ini kepada kisah Isra Mi'raj. Tetapi apabila disandarkan kepada kisah Isra Mi'raj, maka hadis itu palsu. Sebab dia tidak warid, dia tidak ada sabit dalam Isra Mi'raj, tetapi dia sabit di dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru ay yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum al-barih ru'ya fayaqassa alaihi man sya'allah ma sya'allah ayaqus. Nabi sallallahu daripada Samurah bin Jundub berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada sahabatnya apabila lepas subuh, selepas solat subuh, baginda selesai solat subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berpaling lepas berzikir ataupun terus berpaling dan bertanya kepada sahabatnya, hal ra'a ahadun minkum al-barih ru'ya fayaqassa alaihi masyaallah ayaqus. Dia bertanya kepada sahabatnya, adakah seorang di kalangan kamu ada mimpi-mimpi pada malam tadi? Maka akan menceritakan kisah itu sesiapa daripada kalangan sahabat yang akan mengisahkan dia, dan kemudian Nabi SAW akan tafsirkan mimpi tersebut. Dan ini perbuatan Nabi SAW. Wa innahu qala lana dhata ghadatin. Satu ketika Nabi SAW berkata, ana atani laila atayan wa innahuma ibta'athani wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma wa inna atayna ala rajulin muttaja' wa idza akhara qa'iman 'alayhi bi sakhrah wa idza huwa yahwi bis sakhrah li ra'si fayathlaghu ra'sahu fayatadahdahu al-hujur ha huna fayattabi'u al-hajar fayakhudhahu fala yarja'u ilayhi hatta yasihha ra'sahu kama kan thumma ya'ud fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrah ula qala qultu lahum subhanallah ma hadhan qala li intaliq Nabi SAW berkata pada satu pagi, Nabi SAW lepas ditanya itu, dan Nabi SAW ceritakan tentangnya, yaitu aku didatangi pada malam semalam 2 orang. Itu Nabi bermimpi, Nabi didatangi oleh 2 orang lelaki. Wa innahuma qala li intaliq. Dan mereka kedua-duanya berkata kepadaku, intaliq, pergilah. Anda pergilah bersamaku. Jom kita bertolak dengan aku. Wa inni intalaqtu ma'ahuma. Maka aku bertolak. Aku pergi bersama kedua-duanya. Wa inna atayna ala rajulin muttaja'. Dan aku menjumpai seorang lelaki yang berbaring. Wa idza akhara qa'imun 'alaihi bisakhrah. Dan seorang lelaki yang lain berdiri dalam keadaan memegang seketul batu yang besar. Sakhrah ini panggil batu yang besar, yang sangat besar. Fa idza huwa yahwi bis sakhrah li ra'sihi fa yathlaghu ra'sahu
fa itadahdahul hujur hahuna. Maka batu tadi itu dicampak ke kepala orang tersebut, maka batu tersebut pecah dan juga kepala dia dan juga kepalanya pecah dan batunya jatuh dan berputar-putar. Kemudian dia mengambilnya kembali. Namun ketika belum sampai, maksudnya apabila dia tengah ambil itu, belum sampai dia nak ambil benda itu, kepalanya telah menjadi sedekala. Kepalanya telah menjadi sedekala seperti mana sebelum itu. Kemudian dia mengulangi perbuatan tersebut, yaitu dicampakkan batu tersebut ke atas kepala orang tersebut. Kemudian kepala tersebut pecah dan juga batu tersebut jatuh dan bergolek-golek ke tepi itu, dan kemudian orang tersebut mengambil batu tersebut. Maka dia mengulangi perbuatan seperti mana yang dilakukan pada kali yang pertama tadi. Maka aku berkata kepada keduanya, pada kedua orang yang mengiringiku, Subhanallah ma hadzani, Maha suci Allah, apa ini? Qala li, maka kedua-duanya berkata kepadaku, intalik. Jom kita gerak. Fantalaqna fa idza fa'ataina ala rajulin mustalqin laqafahu wa idza akhara qa'imun alaihi bikalubin min hadid wa idza huwa ya'ti ahadun shaqqa wajhu fa yusharsiru sidqahu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa 'aynahu ila qafahu thumma yatahawal ila jambil akhar fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal. Maksudnya ialah kami pun berangkat, lantas kami mendatangi seorang yang terlentang di atas kedua tengkuknya, sedang ada orang lain yang berdiri di sampingnya sambil membawa pengait besi, ataupun kita katakan kapak. Ia memegang salah satu wajahnya dan memotong-motong dagunya hingga tengkuknya, dan tenggorokannya hingga tengkuknya, dan matanya sehingga ke tengkuknya. Kemudian orang yang memotong berpindah ke sisi dagu lain dan memperlakukan korbannya seperti mana ia lakukan pada dagu yang pertama. Maksudnya dia potong daripada tengkuk ke dagu, kemudian daripada mata ke dagu, kemudian daripada telinga ke dagu. Dipotong orang tersebut kepala dia. Kemudian kepalanya menjadi sedekala balik, dan orang tadi pun akan memotong dengan hadid tadi, dengan kapak tadi, dipotong balik. Maka aku berkata, Subhanallah ma hadzani, apa ini? Maka faqala li, maka berkatalah ia kepadaku, intalik. Pergilah. Maksudnya, jom kita beredar. Fantalaqna fa'ataina ala misli tan-nur wa idza fihi laghatin wa aswat. Qala fattala'na fihi fa idza fihi rijalun wa nisa'un 'urah fa idza hum ya'tihim lahabun min asfali minhum fa idza atahum dzalikal lahab dawda fa qala qultu ma haula qala li intaliq qala fantalaqna. Kemudian dia pergi ke satu tempat yang mana di dalam satu lembah yang penuh berapi. Kemudian lembah tersebut berbentuk tungku. Lembah tersebut mengeluarkan suara-suara yang gemuruh. Kemudian aku melihat kepadanya, dan aku melihat di dalam tungku tersebut terdapat beberapa orang laki dan perempuan yang berbogel, yang bertelanjang. Dan mana aku melihat didatangkan kepada mereka ini kayu api daripada bawah mereka. Dan apabila maksudnya
lelaki tersebut diikat dan kayu api itu berada di bawahnya dalam keadaan membakar. Apabila mereka hampir, maksudnya dijatuhkan ke bawah, kena kepada kayu api tersebut, maka mereka menjerit kesakitan. Qultu ma haula, maka aku berkata kepada mereka itu, apa dia mereka itu? Maka mereka berkata kepadaku, intaliq. Maka berkatalah kedua-duanya kepadaku, jom kita gerak. Kemudian fantalaqna fa ataina ala nahri ahmar mithla dam. Kemudian kami pergi kepada satu sungai yang berwarna merah, umpama darah warna sungai tersebut. Fa idza fin nahar, di dalam sungai tersebut, rajulun sabihun yasbah, seorang lelaki sedang berenang. Wa idza ala syatin nahar rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsirah, dan di tepi sungai tersebut terdapat seorang lelaki yang sedang mengumpulkan batu-batu yang banyak. Wa idza dzalika sabih yasbahu ma yasbah, apabila lelaki tersebut ingin berenang ke tepian, thumma ya'ti ba'da dzalik alladhi qad jama'a indahu al-hajarah fayafgharu lahu fayulqimuhu hajaran fayantaliq. Apabila dia pergi ke tepian, maka dia mengangkat mulutnya dan dimasukkan di mulutnya itu batu-batu yang dikumpulkan daripada tepi sungai tersebut. Dicampakkan batu-batu tersebut ke dalam mulutnya. Fayantaliq, dan kemudian dia beredar dan pergi balik ke tengah sungai dan berenang kembali. Kullama raja'a ila faghara lahu falaqama hajaran qultu lahum ma hadani qala li intaliq. Dia melakukan perkara sedemikian. Dia berenang dalam tengah sungai yang penuh darah itu. Kemudian apabila sampai ke tepi, dia mengangkat mulut dia, dimasukkan batu-batu tersebut dalam mulut dia, dan kemudian dia pergi ke tengah balik. Maka aku bertanya kepada kedua-dua orang ni, apa yang berlaku keduanya? Maka mereka berkata kepadaku, intaliq. Jom kita gerak. Kerana masa dah tak sempat, kita akan ikhtisar, kita akan ringkaskan. Apakah maksud yang pertama tadi? Dia kata, fa inni ra'aitu mundu laila ajaban fama hadzal ladzi ra'aitu. Aku melihat pada malam ini satu keajaiban. Apa yang aku lihat? Qala ama ana sanukhbiruk. Kemudian mereka berkata, aku akan memberitahukan kepada kamu. Amar rajulul awal alladzi ataita alayhi yatalaghu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajul ya'khudhu al-Qur'an fayarfudhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Lelaki pertama yang kau lihat, yang mana dia memotong, yang kepalanya dipecahkan dengan batu tersebut, siapakah dia? Ialah seorang lelaki yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia meninggalkannya. Wa yanamu 'anis salatil maktubah, dan dia tidur daripada bersolat fardu yang ditetapkan. Wa marjul, adapun lelaki yang kau lihat dipotong-potong daripada tepi, daripada dagu dan daripada mulutnya, daripada lubang hidungnya, adalah lelaki yang mana berpagi-pagi bangun daripada rumahnya dan dia mula start berdusta, dan pendustaan dia itu tersebar ke seluruh benua. Adapun lelaki dan perempuan yang bertelanjang, yang berbugil, yang kau lihat di dalam lembah tungku tadi itu, maka mereka itu adalah pelacur-pelacur lelaki, penzina-penzina lelaki, dan penzina-penzina wanita. Adapun lelaki yang engkau lihat yang berenang di dalam sungai dan kemudian dimasukkan ke dalamnya, dilemparkan ke dalamnya batu-batu, maka mereka itu adalah pemakan riba. Jadi ini adalah balasan yang Allah SWT tunjukkan kepada
Nabi SAW kepada beberapa siksaan ni. Yang mana siksaan ni tidak mungkin boleh berlaku di atas dunia Allah SWT. Yang pertama apa? Lelaki yang mengajar Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, itu mempelajari ilmu Allah SWT. Kemudian dia meninggalkan Al-Quran tersebut, tidak beramal dengannya di waktu siang dan tidur padanya di waktu malam. Itu tidak membaca Al-Quran pada waktu malam, tidak mengulang kaji Al-Quran. Menunjukkan bahawa betapa besarnya, betapa beratnya tanggungjawab seorang yang bergelar hafiz Quran, bergelar penghafal Al-Quran. Walaupun dia dapat penghormatan di dunia ini, tapi tanggungjawabnya juga amat besar. Termasuk alim Al-Quran adalah orang yang mempelajari Al-Quran atau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan ilmu-ilmu tersebut dan tidak beramal dengannya di waktu pagi dan juga tidur di waktu malam. Maksudnya dia tidak beramal langsung dengan apa yang dipelajari daripada Al-Quran, dan balasannya adalah dipukul kepalanya sehingga pecah, sehingga pecah dengan batu besar tersebut. Itu yang diperlihatkan. Kita tak tahu lagi apa lagi yang Allah SWT perlihatkan yang lebih dahsyat daripada itu. Kemudian lelaki yang kedua adalah lelaki yang banyak berdusta. Sehingga dia punya mulut dia dipotong-potong kerana pendustaan dia tu sampai ke dagu, sampai ke telinga, sampai ke hidung. Dan lelaki yang ketiga adalah lelaki perempuan yang berzina. Maka oleh kerana kenikmatan syahwat yang dilakukan pada farajnya, pada kemaluan dia, maka Allah mengazabnya dengan diseksa pada kemaluannya, diikat dan juga diseksa, dan sehingga ke bila-bila. Dan yang paling dahsyat adalah lelaki yang pemakan riba, yang mana dia gambarkan umpama lelaki yang berenang dalam sungai darah yang merah dan kemudian dicampak kepada batu-batu untuk dimakan olehnya kerana tak puas dengan riba yang diperolehnya. Jadi kita ambillah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pengajaran, dan hadis ini adalah hadis sahih. Mimpi Nabi adalah mimpi yang benar, tidak ada mimpi yang bohong, kerana mimpi Nabi adalah antara mimpi nubuah, mimpi kenabian. Adapun mimpi kita adalah mimpi yang boleh jadi benar, boleh jadi bohong. Adapun mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar, dan ini antara mimpi baginda. Semoga Allah menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan ini, dan semoga Allah menjaga kita untuk menjaga amalan kita, supaya Allah jauhkan kita daripada berbuat perkara-perkara seumpama ini. Dan jikalau kepada para alim ulama, para hufazul Quran, jagalah Al-Quran dan amallah Al-Quran tersebut. Termasuklah peringatan kepada yang menyampaikan ini, satu peringatan yang begitu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada yang lain-lain. Semoga kita dapat pengajaran daripadanya. Dan kita tutup majlis dengan kita akhiri dengan tasbih yang baik daripada Allah yang lemah dan kurang dalam diri saya sendiri. Dan kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.